Aman Palestin menyifatkan tindakan SPRM dalam menyiasat pertubuhan itu termasuk membekukan akaun sebagai komplot terancang dan propaganda jahat. Peguamnya Muhammad Rafiq Rashid Ali mengecam kenyataan SPRM berhubung kes itu yang menurutnya menimbulkan pelbagai tomahan dan fitnah serta menyuburkan persepsi negatif terhadap Aman Palestin. Katanya ini meskipun 3 kaki tangan, CEO dan 5 ahli lembaga pengarah Aman Palestin yang dipanggil ke pejabat SPRM di Putrajaya hadir memberikan kerjasama terhadap siasatan. Katanya kenyataan media pihak SPRM bertarikh 23 November 2023 pada perenggan ketiga jelas berniat jahat dan sengaja diterbitkan untuk membina persepsi negatif terhadap Aman Palestin. Ianya seolah-olah telah menghukum Aman Palestin bersalah menyeleweng dana 70 juta ringgit yang dinafikan. Kenyataan SPRM berkait dengan kes ini ternyata tidak cermat, tidak teliti, tidak boleh dipercayai dan tidak berintegriti. SPRM adalah sebuah agensi penyiasatan. Sebagai penyiasat, SPRM mestilah bertindak adil dalam siasatan. SPRM tiada kuasa menghukum. Itu tugas dan bidang kuasa sistem kehakiman di mahkamah. Tindakan SPRM semenjak kenyataan media bertarikh 23 November 2023 sehingga sekarang dengan pembocoran maklumat-maklumat siasatan yang dinafikan dakwaan-dakwaan itu merupakan satu komplot terancang dan propaganda jahat untuk membunuh karakter Aman Palestin dan ahli lembaga pengarahnya. Muhammad Rafiq merujuk kenyataan SPRM yang menyebut bahawa Suruhanjaya itu membekukan sebanyak 41 akaun bank syarikat pertubuhan amal tersebut dan beberapa entiti syarikat lain dengan jumlah keseluruhan lebih 15 juta ringgit. SPRM dalam kenyataan itu turut berkata pembekuan itu dibuat sebagai sebahagian siasatan di bawah Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dan Kanun Kesiasaan Akta 574. Menurut Muhammad Rafiq, aset-aset yang telah dibekukan SPRM berupa 12 bidang tanah, 4 bangunan, 4 buah kereta termasuk lebih 15 juta ringgit yang merupakan hasil sumbangan rakyat Malaysia. Katanya kesemua aset ini semata-mata untuk pelaburan yang dibenarkan di bawah Memorandum dan Artikel Aman Palestin bertujuan semata-mata untuk mempertingkatkan kebolehan Aman Palestin, memberi bantuan kemanusiaan dan bukanlah bagi tujuan peribadi ahli lembaga pengarah Aman Palestin. Semua aset ini diperoleh dengan hasil yang halal dan bukan daripada sumber yang haram. Dia juga berkata Aman Palestin ada kuasa untuk menggunakan dana yang diterima untuk dilaburkan dalam pelbagai pelaburan yang mengikut syariah dan undang-undang dan keuntungannya digunakan antara lain untuk membantu negara Islam yang bergolak seperti Palestin dan Syria serta kemasyarakatan lain. Mengulang selanjut, Muhammad Rafiq mempersoalkan bahawa sehingga kini tiada satu pun rampasan atau paparan rampasan barangan-barangan kes dibuat seperti mana kes-kes lain melibatkan penyelewengan wang atau hasil aktiviti haram. Dia juga mempertikaikan tindakan SPRM yang menurutnya tidak menjelaskan sepenuhnya bahawa daripada 41 akaun yang dibekukan, hanya 11 akaun Aman Palestin yang digunakan bagi memudahkan penyumbang dan penderma dan selebihnya merupakan akaun rakan strategik dan akaun ahli lembaga pengarah. Katanya SPRM perlu menjawab semua persoalan ini, mengapa akaun kutipan dana untuk bantuan kemanusiaan dibekukan, mengapa tindakan ini diambil hanya sehari selepas Aman Palestin mengumumkan penyaluran wang untuk kempen bantuan musim sejuk dan semasa gencatan senjata diisytiharkan. Bagaimanakah wang derma, sumbangan rakyat dan individu-individu dikategorikan sebagai hasil aktiviti haram? Justru katanya Aman Palestin mengutus surat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki serta pengarah bahagian amla SPRM Muhammad Zamir Zainul Abidin memberi notis agar pembekuan akaun dibatalkan menurut Seksyen 44A Amlat Fatwa 2021. Menurutnya mereka memberi tempoh 3 hari untuk menyah bekuan akaun dan akan mengambil tindakan perundangan sekiranya SPRM gagal berbuat demikian. Muhammad Rafiq juga menggesa ahli-ahli parlimen daripada kerajaan maupun pembangkang membangkitkan isu ini di Dewan Rakyat. Katanya kerajaan mesti menjelaskan mengapa agensi penguatkuasaan di bawah kerajaan mengambil tindakan membekukan akaun bagi aktiviti-aktiviti kemanusiaan. Hakikatnya rakyat Palestin sedang menunggu-nunggu bantuan kemanusiaan Aman Palestin. Ahli Parlimen DAP mencadangkan supaya PAS menjual semua 14 kereta mewah Mercedes-Benz milik Kerajaan Negeri Kelantan sebagai langkah memboikot Israel dan membeli jenama kereta tempatan Proton. Chong Zimin Pakatan Harapan Kampar berkata, isu pemboikotan penggunaan kereta mewah itu akan selesai ketika Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syahri memberitahu tidak semua perkara boleh diboikot hanya kerana ada syarikat memihak kepada Israel. Katanya saya mahu beri jalan penyelesaian, esok jual semua 14 Mercedes-Benz, beli kereta Proton. Siap, cerita habis. Ada yang kata boikot itu kalau sudah beli, pakai jangan buang. Tapi saya nak tanya Negeri Kelantan, Mercedes itu kena selenggara atau tidak? Kalau minyak hitam nak tukar alat ganti jika rosak macam mana? Duit masuk Mercedes-Benz siapa bayar? PAS bayar. PAS bayar Mercedes-Benz kemudian bayar pada Israel. Itu secara tidak langsung duit itu pergi ke Israel. Jadi kalau nak boikot sepenuhnya, jangan pilih kasih. Beliau berkata demikian sebagai reaksi terhadap hujahan Ahmad Fadli Syahri. Di Dewan Rakyat, terdapat sesetengah produk tidak boleh diboikot
hanya kerana syarikat pengeluarnya memihak kepada Israel, termasuk pengeluar kereta Mercedes-Benz. Ahmad Fadli berkata, selagi sesuatu produk itu boleh diboikot, maka adalah wajar untuk semua pihak memboikotnya, melainkan barangan keperluan seperti media sosial dan telefon bimbit iPhone. Katanya, boikot ini kita buat dengan rasa hati, kita laksana dengan kesedaran rasa hati kita. Ada perkara kita tidak mampu mahu boikot macam penggunaan iPhone dan Facebook. Tetapi apa yang kita boikot, kita buat. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua dan jangan pelekeh orang yang melaksanakan boikot kepada barangan yang dikeluarkan oleh syarikat yang sokong Israel. Zamin baru-baru ini menggesa pembangkang khususnya di Kelantan supaya tidak mengamalkan sikap pilih kasih dalam memboikot pihak yang menyokong Zionis Israel, termasuk tidak menggunakan kenderaan mewah Mercedes-Benz. Hal itu susulan Mercedes-Benz sebelum ini telah mendermakan wang sebanyak 1 juta euro kepada Israel. Beliau menyuruh pembangkang supaya memboikotkan semua perkara dan tidak tertumpu kepada produk-produk tertentu sahaja. Pada 16 Januari 2020, media melaporkan kerajaan negeri Kelantan mengakui membeli 14 kereta mewah Mercedes-Benz untuk kenderaan rasmi pimpinan kerajaan negeri, termasuk Menteri Besar dan Esko. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amani Abdullah ketika itu berkata, pembelian kenderaan itu dilakukan sejak 2018.